بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang dihormati al-fadil Tuan Imam, seluruh ahli jitan kuasa surau dan yang saya raikan, tuan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dan juga keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-puan, sekali lagi kita diberikan kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali seperti biasa setelah kita lama bercuti. Kita pun lupa dah tuan-puan tamu kat mana. Lama sangat cuti. Hampir setahun kita bercuti. Yang saya ingatnya, kita masih lagi berada dalam perbincangan tajuk bahagian najis. Bahagian najis dan juga cara bersuci najis. Muka surat 11, iaitu pembahagian najis di dalam syariat kita dan juga tata cara ataupun tata kelola bersuci najis. Najis yang pertama, najis mukhaffafah. Najis yang kedua, najis mughallazah. InsyaAllah kita akan sebut balik tuan-puan. Sebelum kita nak sebut tata cara bersuci ini antara benda yang paling penting. Kita nak tahu langkah-langkah bersuci najis. Najis ringan ada dua langkah yang kita mesti follow supaya dihukumkan suci tempat kita basuh. Kalau najis berat ada 3, dan najis sederhana ada 3 langkah. Jadi inilah langkah-langkah bersuci inilah yang agak penting untuk kita follow supaya result dia ataupun kesan dia mengeluarkan hukum ataupun menyebabkan hukum di sisi syaraknya adalah suci. Apabila kita buat ikut prosedur syarak. Baik, kita bahagian najis muka surat sebelah tu tuan-puan, kita akan sambung di situ. Najis itu pula dibahagi kepada 3 bahagian, iaitu najis mukhaffafah. Itu yang pertama. Yang kedua, najis mughallazah. Baik, sebelum tu tuan-puan, kita ulang balik formula saya dulu sebelum kita cuti panjang dulu. Saya tak sebut dari segi formula untuk kita kenal secara umumnya najis. InsyaAllah malam ni tuan-puan, sebelum kita pergi kepada tata cara, dia ada 2 je ada tajuk kita ini. Satunya kita nak kenal contoh. Dia ada 3 bahagian najis ini, najis ringan, najis berat dan najis sederhana. Setiap najis ini akan kita bincang dari sudut 2 saja. Pertama ialah contoh. Najis ringan ada 1 contoh sahaja, dan 2 perkara yang kedua yang kita bincang adalah tata cara. Contoh najis ringan, tata cara bersuci najis ringan. Jadi 2 benda sahaja kita akan fokus setiap najis, ada 3 itu. Najis berat, contoh najis berat ada 3. Dan langkah bersuci najis berat ada 3. Begitu juga najis sederhana, contoh dia banyak. Najis sederhana sangat banyak contoh dia. Tak perlu kita ingat. Selain daripada 3 najis ringan, najis 1 najis ringan dan 3 najis berat, kesemuanya dia berada dalam najis sederhana. Jadi sebelum kita pergi ke satu persatu tuan-puan, saya akan ulang balik cara untuk kita mengenal najis secara umum. Ini formula sahaja. Apabila tuan-puan ada formula ini, mudah untuk kita ingat. Sebab sebelum cuti saya sebut secara umum tanpa sebut formula. Jadi kalau kita sebut formula untuk membantu kita mudah untuk kita ingat. Contoh orang tanya tuan-puan,
kenapa telur piun boleh dimakan tak najis tetapi ibunya tak boleh dimakan? Cara untuk jawab kena tahu kunci. Kena tahu kunci dia ataupun formula dia. Ini disiplin ilmu. Dia akan salah satu daripada disiplin ilmu formula yang ulama susun. Jadi formula ini bantu untuk kita memahamkan disiplin ilmu fiqh. Telur ular tuan-tuan, ibunya tak boleh makan dan telur juga tak boleh dimakan. Kenapa telur ular tidak boleh dimakan? Jadi sebab dia berbeza dengan sebab piun. Piun telur dia boleh dimakan. Buaya telur ke tuan-tuan? Telur. Jawab buaya, telur buaya. Jangan ingat buaya beranak. Telur cicak tuan-tuan, telur cicak. Telur cicak dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i asal boleh makan. Telur apa pun boleh makan. Ini dia punya formula dia. Kita akan sebut. Dia ada 7 tuan-tuan tapi tak sempat untuk kita sebut 7. Kita sebut 6 sahaja. Kerana kita sekarang ni masa maghrib agak singkat. Insya awal saya sebut 6 saja. Dan kalau tak sempat malam ni insya-Allah minggu depan akan datang kita belajar tata cara. Paling penting formula ini untuk bantu tuan-puan mudah faham. Sebab sebelum cuti itu lupa nak sebut. Betul Hafiz? Tajuk tu najis. Tak tanda weh. Saya pun lupa dulu nak tanda. Biasanya ingat kalau cakap sebulan sekali ingat. Tapi oleh kali ni dia banyak bulan sangat. Tak ingat lah. Kalau sebulan sekali memang tak tanda pun. Kita dah cuti panjang sangat. Baik, tak apa. Saya ingat sayanya kita akan sambung di situlah najis mukhaffafah. Baik, okey, formula tu tuan-puan. Sebab kita nak kenal dulu secara umum najis supaya kita boleh kelaskan najis ni contoh najis ringan, ini contoh najis sederhana. Lepas tu kita dulu kita kenal, baru kita belajar tata cara bersuci najis, bagaimana bersihkan najis menurut prosedur syariat kita. Baik, secara umumnya tuan-puan, kaedah yang pertama dipanggil kaedah di dalam bab najis. Formula di dalam bab najis. Saya pernah sebut di dalam kuliah yang lain. Yang pertamanya, formula yang pertama, tiap-tiap benda yang cair, dia formula dalam bab fiqh dia akan ada lafaz kul ataupun lafaz tiap-tiap. Itu tanda, itu formula lah. Tiap-tiap benda yang cair atau lembut keluar daripada dubur atau kubul, hukumnya najis, melainkan mani, sama ada mani manusia atau mani binatang selain daripada anjing dan babi. Ini formula pertama. Kita tahu. Jadi tiap-tiap benda yang dan lembut. Kalau benda keras lain. Benda yang cair ataupun benda lembut keluar daripada dubur. Depan, bahagian depan, farah dan juga zakar kita tu dubur. Keluar daripada dubur. Asalkan dia cair ataupun lembut, sama ada kita panggil air kencing, air nanah, ataupun keluar air tanpa kita kenal. Air apa? Nanah kita kenal, darah kita kenal, air kencing kita kenal. Tiba-tiba keluar ni tak tahu air apa. Jernihnya bukan air mazi, bukan air wadi, dihukumkan najis. Ini formula untuk bantu kita menghukumkan. Apabila keluar benda yang cair daripada kubur ataupun keluar daripada kubul belakang kita, sama ada cair ataupun lembut, keras lain. Kalau keras, yang berkeras tahap mana? Keras tahap kalau keluarnya ketul, sama ada ketul itu, pepejal itu, objek itu daripada luar, kita telan emas balik, itu bukan najis. Ataupun keluar biji, kita telan biji, keluar balik biji itu. Biji yang tidak, biji yang kalau kita tanam dia akan tumbuh balik, itu tidak najis, hanya dipanggil mutanajis. Basuh balik biji itu, boleh makan balik. Macam biji kopi. Kopi apa tuan-puan daripada Indo tu? Kopi luwak kan? Kalau betul lah prosesnya macam tu, kopi ni diproses daripada tahi musang. Tahi musang itu, musang makan kopi, biji kopi itu tak diproses, dia keluar balik sebiji macam tu. Kalau tanam hidup balik, contoh. Sebab tu disebut dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain,
Dan disebut di dalam kitab Baijuri Ibnu Qasim, syarah bagi kitab Fathul Qarib, dia punya piawaian untuk mengenal mutanajis ataupun najis keras ini. Kalau biji itu ataupun benda yang keras itu dia tak hancur, dia hanyalah panggil apa, dia campur dengan air saja, benda tu tak hancur. Kalau biji, kalau ditanam, dia boleh tumbuh balik, maka itu dinama mutanajis. Nama dia benda yang bercampur dengan najis. Apabila mutanajis, dia boleh dibasuh, suci balik, dan dihukumkan suci, tidak dihukumkan najis. Itu beza najis dengan mutanajisun. Kalau najis, diri itu najis. Biji itu proses, walaupun ketul masih pejal, tapi dah diproses. Kalau tanam pun tak hidup, itu najis, bukan mutanajis. Kalau kita basuh makan pun, kita makan najis, haram. Kenapa? Kerana dia dah diproses. Kalau tanam pun tak hidup dah biji ni, cuma hancur sahaja. Itu cara untuk kita tahu level najis dan juga standard mana mutanajis. Baik. Melainkan yang tak najis yang keluar daripada dubur kita ialah mani manusia ataupun mani binatang selain daripada anjing dan babi. Jadi mani binatang, tuan-puan, selain daripada binatang tu anjing, selain daripada babi, mana semua mani binatang tidak dihukumkan najis. Begitu juga mani kita tidak dihukumkan najis. Tidak dihukumkan najis ini nisbah dia tidak memberi kesan kepada solat. Bukan nisbah makan, lain. Ada orang, tuan-puan, apabila dia bunyi je tak najis, oh kalau lagu tu boleh makanlah, dia kata. Boleh makan. Jawab dia tak boleh. Tak boleh minum air mani. Kerana apa? Kerana bukan najis, haram kerana mustaqzar. Ini satu sebab yang akan bertemu dalam syarak. Dia sebab berbeza. Haram makan sebab najis, satu. Haram makan sebab mustaqzar, satu. Yang ketiga, haram makan sebab berbahaya, beracun ataupun berbahaya. Bahaya kerana racun ataupun bahaya kerana bahan-bahan ada unsur yang boleh memberi mudarat kepada kesihatan kita, kepada tubuh badan kita. Itu juga bahaya. Bahaya kerana mudarat. Jadi mani ni dia termasuk haram makan kerana mustaqzar. Mustaqzar ni apa dia, tuan-puan? Mustaqzar ni benda yang kotor di sisi syarak. Benda yang syarak anggap kotor, tu mustaqzar. Mustaqzar kita pernah bilang dulu dalam kuliah-kuliah sebelum cuti dulu. Banyak contoh mustaqzar. Daripada atas sampai bawah banyak kita ni. Manusia ni dia terbina, kita ni, tuan-puan, yang ada di atas diri kita tiga benda. Pertamanya najis. Diri kita ni dia mengandungi tiga benda ataupun asasnya dua benda. Pertamanya dia ada najis, yang keduanya mustaqzar. Keluar air kecil tu najis, keluar taik tu najis, keluar hingu tu mustaqzar, benda kotor. Taik mata, benda kotor, mustaqzar. Taik telinga, benda kotor, mustaqzar. Peluh kita, peluh, tuan-puan, peluh juga termasuk mustaqzar, benda yang kotor di sisi syariat. Jadi air liur mustaqzar, air mata mustaqzar, hingus mustaqzar, taik telinga, taik gigi, taik mata, semua itu mustaqzar. Jadi tidak membatalkan solat, tetapi kalau dari segi makan dia haram. Adapun Nabi kita, dia tidak ada apa-apa dalam badan dia melainkan benda yang suci. Nabi kita tidak ada mustaqzar. Sebab tu darah Nabi tidak membatalkan solat. Air liur Nabi tidak mustaqzar. Peluh Nabi berbau wangi. Air liur Nabi berbau harum. Apa saja yang keluar daripada Nabi kita, dia semuanya, tuan-puan, bersih, suci. Tidak ada satu benda pun najis maupun mustaqzar. Itu kemuliaan Nabi kita. Sebab tu air liur Nabi kita, hinguh Nabi kita, nanah Nabi kita, dia tidak ada. Dan Nabi kita tidak ada najis. Jangan samakan dengan kita. Nabi kita dia buang air kencing, tuan-puan. Nabi kita kencing, walaupun tidak seorang pun makhluk Allah yang boleh air kencing Nabi, hatta isteri dia pun Allah tak benarkan melihat air kencing Nabi, tidak dapat dilihat makhluk pun.
Allah jaga ni kemuliaan, kehebatan Nabi kita. Hari ni 1 Rabiul Awal tu 17 hari lagi kita menyambut hari kelahiran Nabi, dan bulan ini kita menyambut bulan kelahiran Nabi yang sangat hebat, sangat luar biasa. Dan apatah lagi kalau air kecil Nabi pun tak dapat dilihat tuan-puan oleh Aisyah, apatah lagi orang panggil apa? Dia tak panggil najis. Dia panggil fudlah Nabi. Fudlah ni bahan lebihan. Kita panggil najis lah. Kita begok kan kita panggil najis. Nabi kalau dia begok qada hajat, dia fudlah dia panggil. Fudlah ni benda yang lebihan keluar daripada Nabi. Beradab dengan Nabi sehingga ulama keriak satu terma tidak digunakan terma najis pada Nabi. Dipanggil fudlah, qada hajat Nabi dipanggil fudlah. Dan kedua-dua ini tuan-puan tidak dilihat oleh makhluk. Maksudnya tidak dapat dia oleh manusia. Kenapa? Kerana Allah kontrol dan Allah jaga. Allah perintah bumi supaya bumi menelan air kecil Nabi, tak dapat dilihat oleh Sayyidatina Aisyah. Apabila Nabi qada hajat di mana tuan-puan, dulu kan mana ada tandas padang pasir. Cara Nabi qada hajat macam mana? Ini dipanggil, kalau orang soleh dipanggil karamah. Kalau Nabi dia panggil mukjizat. Pokok kayu tempat Nabi nak qada hajat dijadikan tandas. Pokok kayu ni, pokok kurma ini, dia akan bergerak ke tempat Nabi, dia akan sujud jadi tandas. Tidak ada orang yang melihat. Sebab apa? Pokok kayu bergerak, dia akan sujud tunduk mengkontrol ataupun mengawal Nabi untuk Nabi qada hajat. Sebab tu tidak ada manusia yang pernah melihat Nabi qada hajat. Tak boleh. Itu cara Allah nak jaga kemuliaan orang yang luar biasa ini. Baik. Jadi kita pun tuan-puan tempiah Nabi kita, kerana kita sentiasa menyebut Nabi kita dan kita mengikut syariat dia. Itu tempiah kepada Nabi kita. Kita memegang dan berpegang kepada syariat yang dibawa oleh Nabi kita. Itu tempias umat Nabi kita. Yang kedua, formula kedua tuan-puan. Settle formula pertama, tiap-tiap atau lembut keluar daripada dubur dan kubur, hukum najis melainkan mani. Jadi mani dia tak najis. Adapun wadi dengan madi dengan mazi itu najis. Mazi dan wadi. Yang kedua, tiap-tiap bangkai. Tiap-tiap bangkai, ini formula kedua. Tiap-tiap bangkai najis melainkan bangkai manusia. Jenazah. Kita usun jenazah itu tak najis. Tiap-tiap bangkai najis melainkan yang tak najis ni adalah bangkai manusia, bangkai ikan dan bangkai belalan dan bangkai anak dalam perut yang ni anak dalam perut ni tambahan tuan-puan. Kalau dalam formula asas dia tak ada last ni. Ini tambahan saja. Saya baca sekali lagi. Tiap-tiap bangkai najis. Bangkai ni binatang yang mati tanpa disembelih mengikut prosedur syarak. Itu. Kalaulah dia binatang boleh sembelih tak ikut prosedur syarak ataupun tak sembelih, itu jadi bangkai. Kalau binatang haram makan, sembelih ke tak sembelih sama saja. Apabila mati dia dipanggil bangkai. Tak kisahlah bangkai apa pun. Bangkai kucing, bangkai semut, bangkai kelkatu, bangkai lipas, bangkai cicak, semua asalkan benda menyawa, itu dipanggil bangkai. Dalam istilah syarak, dia panggil asalkan benda hidup hilang nyawa, bi ghairi zakati syar'iyyatin, tanpa sembelihan mengikut prosedur syarak, dinamakan bangkai. Tak kisah benda hidup kecil ataupun besar, tak kisah, dipanggil bangkai. Bangkai ni dia najis melainkan tak najis lah bangkai manusia. Bangkai manusia tak najis. Sebab tu tuan-puan, kalaulah ada orang yang solat jenazah anaknya sambil dukun baby baru meninggal, 3 hari 4 hari meninggal dunia, dia tak nak letak di bawah ni anak dia, anak kecil, dia dukun sambil solat jenazah. Boleh ke tidak? Sedangkan status manusia itu bangkai apabila hilang nyawa. Jawab dia boleh, kerana bangkai manusia itu tidak dinamakan najis
tidak memberi kesan kepada solat si bapak dia. Tu. Yang kedua ikan, melainkan bangkai ikan boleh. Ikan boleh. Bukan saja boleh makan, tapi tidak membatalkan solat sekiranya tidak ada darah yang lebih. Ni. Dan belalang, tak najis, boleh makan. Dan ni tambahan di belakang tuan. Di belakang ni, dan yang anak dalam perut. Anak dalam perut ataupun dipanggil janin dalam perut ibunya yang disembelih. Ni. Ini tambahan saja tuan-puan. Kitab besar saja ada ni. Kalau kita asas dia tak ada. Dan jaranglah bertemu isu ni. Tapi kalau ada di kampung-kampung tu biasa adalah. Kalau ada, inilah dia hukum. Kita sembelih anak dalam sembelih ibu, anak dalam perut ibu lembu ini ada anak yang masih hidup. Ada anak yang masih hidup. Adakah nak kena sembelih lagi anak tu yang hidup tu? Dalam mazhab Imam Syafi'i tuan-puan, tak perlu. Tak perlu sembelih. Kerana apa? Kerana dia bangkai, kerana yang jadi bangkai tu yang jadi apa nama ni bangkai apabila ibunya jadi bangkai. Tapi kalau ibunya disembelih, maka memadai sembelih ibunya, maka anak di dalam perut itu turut sama, tak jadi bangkai. Ibu boleh makan, anak juga boleh makan. Ini mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Maliki, anak dalam perut tu dikira bangkai. Tu mazhab lain. Ini kita kira mazhab kita. Jadi dua-dua boleh pakai. Biasanya kita ikut mazhab kita lah, tak payah sembelih. Kita dah sembelih ibu, kalau anak masih hidup, anak dah besar, hidup, tak perlu sembelih lagi anak tu. Kalau lalu nak makan lah. Setengah orang dia tak lalu lah. Ni bukan kira lalu, bukan kira selera kita, kira hukum. Kira hukum boleh tak nak boleh, boleh tak boleh nak makan apa nama anak yang masih hidup tu. Bukan hidup berlari tu. Maksud hidup ni, kalau hidup bangkit keluar dalam perut ibu, ibu keluar berlari, itu memang kena sembelih lah. Ni ceritanya dia tu tak orang panggil nyawa-nyawa ikan. Nyawa-nyawa ikan. Baik, settle. Formula kedua. Yang ketiga tuan-tuan. Formula ketiga, tiap-tiap binatang hidup suci sekaliannya, melainkan anjing dan babi dan binatang yang dikacuk daripadanya. Ini mudah. Kalau binatang tu hidup tuan-puan, dia tak memberi kesan kepada solat kita. Kalau dia hidup. Dia hidup. Sebab tu, apabila kita solat, tempat yang banyak kalkatu, penuh masuk dalam poket kita. Adakah dia bangkai? Tidak, kerana dia masih hidup. Tak menjejaskan solat. Lembah sambil solat Allahu Akbar, lembah datang pakin kat kita, datang hinggap dekat kita. Adakah batas solat? Kenapa? Kerana formula yang ketiga, tiap-tiap binatang hidup semuanya suci, melainkan anjing dan babi dan binatang yang dikacuk daripada keduanya. Tak kisahlah binatang haram tak haram, tak menjadi isu kalau dia hidup. Mana contoh tuan-puan? Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita solat, baca at-tahiyatul mubarakatus salawat, tiba-tiba kucing datang pakin. Kucing tu jinak dengan kita, datang pakin, elok duduk atas riba kita. Tolak-tolak dia panggil balik, tolak datang balik, tolak datang balik. Manja kucing ni. Adakah batal solat? Di sini ada dua isu dibincang dalam kitab I'anatul Talibin. Kitab besar ada, kitab kecil dia tak dibincang. Dia bincang dua benda. Pertamanya, adakah batal, kenapa kucing itu binatang yang haram dimakan? Adakah menjejaskan solat kita? Kalau kita fikir dari segi logik, jawab dia tidak. Kenapa? Kerana kita tahu formula
tiap-tiap binatang hidup semuanya suci, melainkan anjing dan babi. Hidup itu umum, sama ada dia itu halal dimakan ataupun haram dimakan, tetap suci. Suci itu tuan-puan nisbah solat, bukan suci nisbah boleh makan. Nak makan tu binatang haram dimakan, tak boleh makan lah. Kalau binatang halal dimakan, kena sembelih dulu. Ini suci merujuk kepada kesan pada solat. Isu yang tuan-puan, ini isu agak ekstra sedikit, dibincang dalam kitab besar. Kucing itu yang melibatkan sah ataupun tidak, melibatkan batal ataupun tidak solat kita, sebab kucing itu biasanya, ini biasanya kucing ini akan begok dan najisnya dia tak pernah basuh pun. Tak ada kucing basuh tuan-puan. Rumah kita bela kucing Cina, dia begok, dia tandas, tapi dia tak buka paip basuh sendiri, tak. Kena tuan dia basuh kucing, kena tuan dia basuh begok kucing. Adakah batal solat? Ini agak ekstra tuan-puan. Kalau fikir dari segi logik di sini tuan-puan, batal solat kita. Fikir dari segi logik. Sebab itu Islam dia tidak boleh menggunakan kacamata akal semata-mata. Mesti kita ada panduan dia. Kalau fikir dari segi akal tuan-puan, memang batal solat kita. Kenapa? Kerana kucing tak pernah berak dia basuh. Jawab dia di sini, jawab dia tuan-puan, kalau kita tak yakin masa kita takbir Allahu Akbar, tak tengok pun kucing ni berak depan mata kita. Kita tak tengok dia berak depan mata kita. Ni. Kalau tak yakin di punggungnya nampak najis, di bontot nampak najis, dia datang parking tepat di atas kita, di atas punggung kita, di atas riba kita, tidak membatalkan solat. Kenapa? Ini jawab dia kembali kepada kaedah fiqh balik. Di dalam kitab I'anatut Sebut, dalam kitab yang Durrul Bahiyah, kitab sinopsis daripada kitab Asbab Allah Sayuti. Tapi Durrul Bahiyah ini ditulis oleh Al-Syeikh Al-Alim Al-Alamah Al-Mabuk Jari masih lagi. Dia muda lagi. Dia mengarang satu kitab mengumpul kaedah di sinopsis daripada Asbahun Nazair. Asbahun Nazair ini Imam Suyuti, banyak kaedah dia. Payah untuk baca kitab tu, kamu di bincang tu, bincang dia bincang soal isu najis yang tidak yakin. Apabila tidak yakin, dia ada ruang ihtimal. Ini dalam fiqh mazhab Syafi'i. Ruang ihtimal, ruang andaian. Inilah disebut dalam ini apabila hukum itu muwassa', diluaskan. La yukallifullahu nafsan wus'aha. Dia diluaskan, tidak membebankan umat dia. Dan ada kalanya hukum itu mudayyaq, disempitkan. Tidak ada ruang untuk andai, tidak dibenarkan. Bagaimana cara nak apply? Cara dia tuan-puan, kalau kita tak yakin depan mata kita, tak tengok dia berak, kamu dia datang parking di punggung kita, di paha kita, maka ada ruang ihtimal. Ihtimal ini diberi oleh syarak. Walaupun realiti kita tak tahu. Itu Allah Ta'ala. Tapi ruangnya ada. Apa ihtimal? Kita andai kalau kucing ni berak, andaiannya dia pernah terjum. Ni dalam kitab I'anatut Talib Sebut. Saya ambil saya quote saja. Dia pernah bertemu mana masuk lopak air ni, air ada titik 2 kolam sahaja. Walaupun hakikat sebenar kita tak tahu. Tak pernah ajar kucing kita terjun dalam lopak air basuh berak. Mana pernah ajar. Andai kucing ini pernah terjun dalam mana-mana lopak air yang kuantitinya 2 kolah. Apabila dia terjun, status dia 2 kolah ke atas, status dia keluar saja daripada kolah itu, statusnya suci. Maksudnya bontuk dia tu suci. Walaupun kerana 2 kolah ke atas.
Keandaian. Tetapi kita tengok yakin depan mata kita, tidak ada ruang ihtimal. Datang saja duduk atas riba kita, batal. Kenapa? Kerana yakin ada najis di bentuknya. Tidak ada ruang untuk ihtimal. Mudayyak, tidak wasak, tidak lagi diluaskan hukum oleh syarak. Tidak. Contoh yang kedua disebut di dalam kitab, tuan-puan. Banyak kitab disebut. Kitab Furu'ul Masail juga sebut sebab praktikal di negara luar, di Patani. Kita keluar tuan-puan di market, di pasar raya, di pasar pagi. Pagi tu kita keluar. Orang masih tak buka lagi tempat. Contohlah tempat market tuan-puan, tempat orang jual ikan, tempat jual daging. Waktu lalu tu, balik daripada surau, kita lalu, kita tengok anjing duk lepak ataupun duk tidur atas tempat orang nak letak ikan ni. Dia tidur, dia parking. Kemudian selang 1 jam 2 jam kita datang nak beli, tuan-puan, kita tengok kedai ni tadi, aku tengok tempat dia letak ikan ni, aku tengok tadi anjing parking tidur di sini. Apa hukum? Hukumnya tuan-puan, kita boleh beli ikan yang diletakkan di tempat yang ada anjing tadi. Kenapa boleh beli? Kerana tak yakin. Kenapa pula tak yakin? Tak yakin dah tengok. Sebab selepas daripada kita tengok, ada ruang untuk andai. Banyak jam. Andaian apa? Mungkin, atau andaian, mungkin tuannya datang, dia akan jiwa air sebelum dia letak ikan. Biasanya tuan pagi-pagi ni, dia datang sebelum letak ikan, letak daging, letak sayur, dia akan jiruh dulu. Kita tuan-puan, apabila ruang tu luas boleh andai, kita boleh beli ikan dan sayur yang diletakkan di tempat yang ada anjing. Lagilah kita tak pernah nampak pun anjing, andai saja. Aku tak nak beli kedai ni, dia terbuka ni. Takkanlah anjing tak datang tengok, tak datang kecing, tak datang tidur. Takkan ini tidak dibenarkan andaian untuk menutup ruang. Tak boleh. Tak boleh. Takkan. Tu kita tengok yakin. Tapi ada ruang, boleh juga. Tapi kalau tuan-puan, kalau macam ni, tak boleh. Pergi kedai, tanya tuan, ni Haji, tadi saya tengok ni anjing tidur sini, Haji basuh tak? Oh, iya ke? Saya tak basuh, tak sempat basuh lah. Tak boleh. Pandai nak tanya sangat. Waktu jangan tanya. Tanya saja tuan-puan, najis hukum tempat itu. Wajib suruh Haji tu basuh. Bukan wajib kita, dia lah basuhnya. Kita je wajib cerita je lah. Sebab dah pandai. Tak wajib kita tanya. Tak wajib. Tak wajib sebelum kita beli kena tanya. Cuma orang ihtiyat saja. Dia berhati-hati, nak puas hati, tanya. Tanya tu nak confirm lah sebelum dia beli. Tanya. Haji kata tak basuh pun. Basuh buat apa? Bukan ada anjing pun. Saya tengok ada anjing tadi. Mana boleh tak basuh? Ketika tu kita tak boleh beli. Habis. Yang saja. Yang keempat, oleh kerana masa kita minit ke 7 minit saja lagi tuan-puan, kita sebut 5 saja. Lain kali insya-Allah. 2 lain kali. Okey, yang keempat. Yang keempat, tiak-tiak susu binatang. Yang keempat ni ada. Yang keempat susu, yang kelima telur. Kita sebut 5. Dia semua 7. 6, 7 tu insya-Allah akan datang. Minggu depan ataupun akan datang baru kita akan bincang tata cara. Baik, yang keempat, tiak-tiak susu binatang yang haram dimakan, hukumnya najis. Ni mudah, susu mudah. Kau tanya susu harimau, nak berubat dengan susu harimau. Susu unta tu okey lah sebab daging unta boleh makan. Ada orang tanya, Ustaz, saya pergi di Mekah, ada orang kata minum susu unta, orang duk jual susu unta terbuka. Orang duk kempen, baguslah marketingnya. Akan susu unta ni bagus. Semua bagus. Boleh tak dia kata saya nak minum susu unta? Tak perlu tanya. Sebab daging unta kan boleh minum, boleh makan. Itu okey. Kalau susu harimau boleh. Susu harimau boleh tanya. Tiap-tiap susu binatang yang haram dimakan, hukumnya najis.
Melainkan yang tak najisnya susu manusia. Susu manusia. Tu je pengecualian. Manusia kan tak boleh makan. Bukan boleh makan daging kita. Mana boleh. Tapi boleh makan susu dia. Tu pengecualian. Susu manusia boleh dimakan. Boleh diminum. Adapun susu binatang yang haram, tuan-tuan, maka najis. Contoh mana? Contoh susu kucing, tumpah atas lantai, wajib basuh. Susu kucing ni dia bagi pek anak dia kan, bagi menyusu anak. Anak sampai 5 ekor duk pakai sejadah kita, pakai atas lantai. Susu menitik walaupun sikit, wajib dibasuh. Kenapa? Kerana susu itu najis. Susu kucing. Susu harimau samalah. Kita janganlah bela harimau. Ni kita bela kucing je. Kalaulah kita bela harimau, sama. Susu harimau itu najis. Kalaulah menitih atas lantai, wajib basuh. Kalau tak basuh, dia kering. Kita kaki basah, kita pijak tempat tu, tak sah solat. Kenapa? Kerana di kaki kita itu ada najis. Sebab kaki kita basah, kita pijak tempat najis ataupun bekas najis yang tak pun kita najis. Susu kucing walaupun sedikit, susu kucing itu. Baiklah sekali tuan-puan. Formula yang ke-5. Tiap-tiap telur binatang yang haram dimakan, suci hukumnya melainkan telur yang beracun. Inilah jawapan kepada soalan yang kita tanya tadi. Telur piun, telur kura-kura, telur ular. Kenapa telur ular tak boleh makan? Sebab telur ular ini beracun. Kenapa telur piun boleh makan, dagingnya tak boleh? Sebab kaedah dia tiap-tiap telur binatang yang haram dimakan. Yang haram dimakan semuanya halal ataupun semuanya suci. Apa saja. Melainkan telur beracun. Sebab tu tak boleh makan tuan-puan telur ular, sebab beracun. Sebab itu tak boleh makan telur cicak, sebab tu dia mudarat. Dia mudarat. Asal boleh makan telur cicak, tapi kerana dia mudarat. Sebab itulah telur lain semua boleh. Telur kura-kura, dulu tuan-puan di kampung kat saya dulu popular. Telur kura-kura orang makan. Jadi berlaku perdebatan, berlaku polemik. Ada orang yang kata tak boleh makan telur kura-kura, Siam bolehlah, Cina bolehlah. Ada orang sebelah ni kata boleh, Cina dia makan daging, kura-kura. Kita Melayu ni makan telur, makan adil. Tu harmoni, hidup satu Malaysia. Contohlah. Telurnya bagi dekat Melayu, dagingnya bagi dekat Siam. Kat saya tuan-puan ramai Siam. Tuan-puan tak ada Siam kat sini. Kat saya tu dia Siam tumpak, Siam rantau panjang. Dia ramai Siam. Kampung ada kampung Siam. Dekat saya tu dia panggil kampung Lubuk Batil. Huduh kampung dia. Lubuk Batil. Batil ni mana batil lah? Batil. Kerosakan. Nama tak tahulah macam mana boleh nama. Lubuk Batil itu semua Siam. Jadi Siam ni dengan Melayu dia pakat lah. Kalau kura-kura, dapat kura-kura bagi dekat Siam. Melayu ambil telur. Hak tak cantik lagi tuan-puan, dapat babi, khinzir. Melayu ni tembak babi, malam-malam tembak babi kan masuk kebun, tembak babi, telefon kawan dia Siam, datang ambil, aku bagi hadiah. Oh, ada hadiah. Hadiah khinzir. Bahaya ni tuan-puan. Sama juga dengan tembak tupai, tembak apa, dia tak makan. Dia kata kita tak boleh makan orang Melayu. Dia panggil orang Melayu sana. Dia tak main orang Islam tak. Dia main Melayu kan. Dia main bangsa. Dia tak resih tuan-puan. Tuan-puan jangan kata resih Ustaz Aita. Apa nak resihnya? Siam dengan Melayu dia tak resih. Kak Po saya ni kalau tengok Melayu tuan-puan, kalau tengok Siam tuan-puan tak kenal. Cakapnya fasih. Pakaian macam tu. Pakai memang sebiji macam Melayu. Pakai kain. Tapi dia Siam. Ada seorang tu, masa tu saya hidup tu, dia kawan ayah saya, Siam rantau panjang. Yasin dia hafal, tapi dia tak masuk Islam.
Tak ada hidayah. Dia cakap, dia bagi salam. Kalaulah dia kawan kena, dia nak melawak kawan dia, kalau tak tahu, tak boleh jawab salam dia. Dia bagi salam, pergi rumah orang, dia bagi salam, salam dia bukan Assalamualaikum. Kita ni teruk pada siam lagi. Assalamualaikum, kita salam, kita Assalamualaikum. Dia cantik, Assalamualaikum. Pelik dia lah, dia tak cantik Assalam juga. Tapi Assalamualaikum, at least taklah seteruk Assalamualaikum. Tu siam. Yasin dia boleh apa? Cuma apa separuh. Dia kata, sebab apa saya tanya ayah, kawan ayah saya, dia selalu masuk hutan, tembok babi, dia singgah rumah saya. Orang tanya dia, boleh apa Yasin? Dia kata, sebab saya kawan dengan Melayu tiap malam Jumaat dia apa Yasin. Dulu lah ni tak ada lah. Lah ni malam Jumaat tak ada baca Yasin lah. Dia kata, saya kawan dengan Melayu, orang Siam kan, dia tak takut surau dia pergi lepak. Ni budak-budak Melayu, budak-budak Siam ni. Daripada kecil saya dengar Yasin, dia kata, sampai tua saya ingat Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Kat tu je lah. Tapi okey dah tu. Dia Siam, tak masuk Islam lagi. Jadi jawab dia tuan, hukum haram, tak boleh. Jangan buat. Jangan bagi hadiah kepada binatang haram dimakan, jangan bagi hadiah kepada non-muslim. Apa kaedah dia tuan? Formula dia, tiap-tiap orang hukum haram kata Islam, haram juga kata orang kafir. Mana dalil? Al-kafiruna yukhatibuna bi furu'i syar'iyyah. Al-kafiruna, semua orang kafir, yukhatibuna, diturunkan hukum kata mereka. Furu' syar'iyyah, dengan furu' syara', dengan hukum 5. Kalau kita wajib solat, dia wajib solat. Cuma nak solat dia mesti Islam dulu. Dia haram makan khizir, kita haram makan khizir, dia juga haram makan khizir. Sebab itu dia ni tuan-puan, kesalahan dia dua. Pertamanya tidak menerima syariat, dan kesalahan yang keduanya, dia tidak melaksanakan syariat. Di akhirat kelak akan dihukumkan dengan dua kesalahan. Baik, itulah dia tuan-puan, kesimpulan tak boleh. Kalau kita tembak, kita bagi kepada dia suci najis, ada 3, ada 2, ada 3. Patutnya hari Selasa ni kita ada, kebetulan saya ada urusan di Kelantan, ada keluarga meninggal, terpaksa kena balik. Dah lepas, dah mati dah, tapi saya kena balik jugalah untuk panggil ziarah mak ibu saudara saya. Jadi tak ada. Saya bagi tahu Datuk siap-siap lah. Hari itu saya beritahu confirm dah 2 hari bulan ni, tapi oleh kerana ada kes kematian, terpaksa saya tunda. InsyaAllah Datuk, kita akan sampai ke salihin wa ja'alna min ibadikal mutatahhirin.